Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula dalam video modul PDPR Seni Visual semester 1. Modul PDPR Seni Visual unit yang ke-8. Pengertian seni visual dalam konteks perekaan. Penekanan kali ini adalah pada reka bentuk teknologi. Jelaskan maksud reka bentuk teknologi. Reka bentuk teknologi merupakan penghasilan seni visual yang memerlukan bantuan teknologi. Senaraikan bidang-bidang penghasilan reka bentuk teknologi. 1. Reka bentuk seramik. 2. Reka bentuk fashion. 3. Reka bentuk tekstil. 4. Reka bentuk logam halus. 5. Reka bentuk automobil. Dan 6. Reka bentuk industri. Reka bentuk teknologi yang pertama ialah reka bentuk seramik. Apa itu reka bentuk seramik? Seramik ialah penghasilan seni berasaskan bahan mentah tanah liat. Tanah liat tadi diolah dengan teknik picitan, teknik kepingan, teknik lingkaran dan teknik acuan. Setelah dibentuk dengan 4 teknik tadi, mendapat bentuk yang diingini, objek tersebut perlu melalui proses pembakaran sama ada secara dedah atau dibakar di dalam ketuhar. Dan setelah dibakar, akan menghasilkan tembikar sama ada tembikar moden atau tembikar tradisional. Tembikar tradisional biasanya dibakar dengan teknik pembakaran dedah, iaitu dibakar secara terbuka. Manakala tembikar moden atau seramik moden dibakar di dalam ketuhar dengan suhu yang boleh dikawal, menghasilkan reka bentuk seramik yang lebih bagus dari segi kualitinya. Contoh yang pertama ialah reka bentuk seramik tradisional, iaitu ini kita panggil sebagai labu sayung. Labu sayung. Objek ini sumber ideanya adalah berasaskan imej daripada alam semula jadi, iaitu buah labu air, dan juga digabungkan dengan buah asam glugur, menghasilkan imej yang sedemikian. Dari segi bahan, tembikar tradisional, bahannya ialah tanah liat yang diproses sendiri. Tanah liat diambil dari tebing-tebing sungai, dikeringkan dan ditumbuk halus, kemudian diadun dengan air untuk menghasilkan dough yang sesuai, untuk menghasilkan bentuk-bentuk tembikar. Dari segi motif-motif atau reka corak pada badannya juga diambil daripada imej atau objek alam sekeliling seperti daun-daun, bunga, sulur, buah. Dijadikan motif-motif ringkas menghiasi badan tembikar tradisional ini. Contoh yang kedua ialah tembikar moden, iaitu satu set porselin. Porselin juga menggunakan bahan tanah liat yang dibakar dengan suhu tinggi, menghasilkan tembikar porselin yang berkualiti tinggi, seperti pinggan, mangkuk, piring, cawan, gelas dan sebagainya untuk kegunaan harian. Selain daripada pinggan, mangkuk, singki juga ada yang dibuat daripada seramik. Singki seramik yang lebih berkualiti berbanding singki yang dibuat daripada aluminium atau besi. Selain daripada singki, ada juga reka bentuk seramik moden yang lain seperti mangkuk tandas dan jubin. Jubin atau kita sebut sebagai mozaik. Mozaik menjadi begitu penting sekarang ini. Kalau kita lihat semua rumah-rumah, bangunan-bangunan yang baru dibina sekarang, kemasan akhirnya adalah menggunakan mozaik atau jubin.
Seramik moden ini menjadi bahagian yang penting dalam kehidupan kita. Dia sudah menjadi satu industri yang besar, memberi keuntungan kepada menggaji ramai pekerja, memberi manfaat kepada ramai manusia. Seterusnya contoh yang keempat, sebuah reka bentuk tempayan. Tempayan ini juga daripada kategori mana? Tradisional atau moden? Ya, betul. Daripada kategori tradisional. Tempayan tradisional biasanya berfungsi untuk menyimpan barang-barang keperluan harian. Contohnya, air disimpan dalam tempayan. Beras juga disimpan dalam tempayan. Pekasam, garam dan sebagainya. Namun, sekarang tempayan mula menjadi objek hiasan. Sebagai hiasan di laman-laman atau juga hiasan di dalam ruang bahagian dalam rumah atau pejabat. Jadi, itu adalah sedikit sebanyak cerita tentang reka bentuk seramik. Reka bentuk teknologi yang kedua ialah reka bentuk fashion. Apa itu fashion? Fashion ialah perekaan seni visual yang mengolah bahan terutamanya fabrik menjadi pakaian lelaki atau pakaian wanita. Seni fashion sentiasa berubah seiring dengan masa dan zaman. Dan seniman fashion akan menentukan trend terkini yang menjadi ikutan. Mari kita lihat contoh-contoh seni reka fashion yang terdapat di Malaysia. Okey, ini adalah rekaan fashion pakaian wanita oleh pereka fashion terkenal di Malaysia iaitu Datuk Rizalman Ibrahim. Sebenarnya banyak lagi pereka-pereka fashion yang terkenal. Cuma di kesempatan ini kita cuma ambil satu contoh sahaja. Dan biasanya fashion muslimah sebegini selalu sangat keluar dalam Facebook, dalam Instagram, dalam WhatsApp, diiklankan kepada kita. Dan sebenarnya fashion sebegini ada penciptanya atau desainernya, yang sentiasa memerah otak, sentiasa berfikir untuk menghasilkan desain-desain terkini dan mereka saling bersaing untuk mendapat tempat di pasaran. Berdasarkan tersebut, bidang fashion ini boleh dikatakan antara bidang yang mempunyai prospek masa depan yang cerah. Terdapat banyak institusi pengajian tinggi yang menawarkan bidang fashion ini dan salah satunya di UiTM. Di UiTM ada bidang fashion dan mereka sering mengadakan fashion show. Selain daripada fashion wanita, fashion lelaki juga tidak tertinggal sebenarnya. Kalau anak-anak pernah tengok sebelum ini, pernah viral fashion Wak Doyok yang dipopularkan oleh Wak Doyok. Lebih kurang beginilah fashionnya, dengan warna fancy, pakaian agak sendat. Itu pada waktu itulah. Sekarang ni mungkin fashion ini sudah pun berubah. Yang ketiga ialah reka bentuk tekstil atau tekstil. Apa itu reka bentuk tekstil? Reka bentuk tekstil merupakan perekaan seni visual yang menghasilkan reka corak kain untuk pakaian, langsir, sarung kusen dan semua produk berasaskan fabrik. Terdapat juga penghasilan tekstil tradisional di Malaysia, iaitu tenunan songket, tenunan puak kumbu,
batik cop dan batik lukis. Ya, itu adalah penghasilan tekstil tradisional. Tekstil bermaksud kain. Jadi untuk menghasilkan kain, dan kain ini berkait rapat dengan industri fashion, berkait rapat dengan perniagaan, kain baju, butik dan sebagainya. Okey, di Malaysia terdapat kilang-kilang tekstil, kilang-kilang yang menghasilkan kain, dan untuk menghasilkan reka corak kain tersebut, kilang-kilang perlu mengupah designer atau pereka corak. Dan memang terdapat kos perekaan tekstil ini di universiti-universiti tempatan. Dan graduan biasanya graduan daripada bidang tekstil ini akan bekerja di kilang-kilang sebagai designer. Kain yang dihasilkan di kilang akan dibekalkan kepada kedai-kedai yang terdapat di seluruh Malaysia. Ini satu contoh, di tempat kita ada Zaleha Textiles. Di Pasir Putih ada, di Kubang Kerian ada Zaleha Textile. Satu promosi percuma untuk mereka, tak apa. Dan kain-kain ini akan dijual di kedai-kedai tekstil tadi. Kalau yang dah siap, dijual di butik. Ini adalah tempat yang paling heaven bagi orang perempuan. Kalau masuk tempat macam ni, mereka boleh duduk lama di sini. Duduk lama, dia pilih, dia rambang mata kerana terlalu banyak pilihan. Dan semuanya nampak cantik-cantik belaka. Yang tak cantiknya poket je. Seterusnya, ini adalah contoh tenunan songket tradisional. Perekaan tekstil tradisional, songket. Songket berasal dari negeri Terengganu. Kalau Puak Kumbu daripada Sarawak. Tenunan lebih kurang macam ni, cuma motif je berbeza. Seterusnya kita tengok contoh batik lukis. Batik lukis dibuat dengan menggunakan alat pencanting. Dilukis menggunakan alat pencanting dan bahannya adalah lilin yang dipanaskan. Dilukis di atas permukaan kain untuk menghasilkan reka corak tekstil batik. Kemudian diwarnakan menggunakan berus. Seterusnya batik cop. Batik cop, batik yang lebih lama lagi berbanding batik lukis. Batik cop ini menggunakan blok macam cetakan yang kita pernah belajar dalam bab ini juga, dalam peringkat awal lah itu. Batik cop ini menggunakan blok yang dicop di atas permukaan kain, juga menggunakan lilin cair. Kemudian diwarnakan dengan kaedah mencelup. Celup ke dalam warna, dikeringkan, rebus untuk buang lilin, kemudian dicop lagi untuk corak yang seterusnya, dan celup lagi warna kedua, ketiga, dan biasanya 3 atau 4 warna sahaja. Bermula dengan warna cerah, kemudian semakin gelap, sehingga 4 warna paling maksima. Ada juga yang lebih, tapi kalau terlalu banyak kali celup, dia akan menyebabkan warna tu lari lah, bercampur sikit. Okey, itu adalah bidang reka bentuk tekstil. Ada tekstil moden dan ada tekstil tradisional. Okey, seterusnya kita akan buat latihan sekejap lagi. Kita akhiri kelas kita hari ini dengan latihan pengukuhan unit yang ke-8. Soalan pertama, terangkan penghasilan tembikar tradisi dari aspek A. Reka bentuk, B. Reka corak, C. Proses penghasilan, D. Bahan. Soalan yang kedua, jelaskan hubung kait perekaan tekstil dengan perekaan fashion. Dan soalan yang terakhir, nyatakan 2 motif yang terdapat dalam reka corak batik cop di atas. Okey, semua soalan ini sudah pun diedarkan kepada pelajar
melalui Google Form. Sila hantar respon anda dalam masa PDPR kita hari ini. Semua respon anda, semua yang menghantar respon akan dianggap hadir kelas ini. Yang tak hantar respon dianggap tidak hadir, ya anak-anak. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam unit yang seterusnya nanti. Assalamualaikum.